Jadi dah kata hari ni hari raya, bermakna boleh jugalah semaya menjadi keutamaan hari itu dikerjakan pada masa dibuat semaya raya. Tapi pihak lain bantahlah, dia kata tak kena lagu tu. Bukan bermakna kalau kata hari raya tu makna segala-gala dalam segala-galanya serupa. Tidak serupa dalam segala-galanya. Dalam beberapa sudut, tidak semua. Misalnya kalau kita kata serupa pada hari raya, betul-betul hari raya puasa ke raya haji, boleh ke puasa? Tak boleh. Tapi kalau hari Jumaat ni boleh, dengan syarat kita kapuh. Maknanya dengan hari sebelumnya ataupun hari selepas boleh. Tapi kalau hari raya sebenar tu kapuh lagu tu pun tak boleh. Tengok kan, tak serupa. Begitulah. Begitulah kira-kiranya. Lepas tu orang-orang yang tak terima hadis ni, dia kata hadis lain yang lebih kuat. Nabi larang ni waktu larang sembahyang. Salah satunya waktu tu lah, waktu tengah hari itu. Waktu tengah hari itu dilarang sembahyang. Kalau ada hadis ni, pun hadis ni tak boleh lawan dengan hadis tu. Sebab tu lebih sahih. Sebab tu ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim dan lain-lain lagi. Jadi dia tak sepakat lah, tak boleh lawan. Baiklah, kita kata lepas tu dia marilah sini ni masalah mazhab Hanafi gitu gini. Orang-orang mazhab Hanafi kata Imam Abu Hanifah dan Muhammad kata tak boleh. Tak boleh semaya jemaah pada waktu tu. Tapi kalau sunat boleh ke juga? Pada waktu tengah hari betul-betul, mana sebelum gelincir matahari, boleh ke semaya sunat? Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad kata tak boleh. Semaya sunat tak boleh ke? Bukan semaya jemaah saja. Tapi di kalangan ulama Hanafi, Imam Abu Yusuf kata boleh. Semaya sunat boleh waktu tu. Maknanya berbeza daripada hari-hari lain. Kalau hari lain tak boleh, hari tu boleh. Kata dia. Tak apalah. Itu perbahasan dalam fiqh Hanafi. Dia marilah sini. Kesimpulannya tak boleh lah. Orang Hanafi hak lebih kuatnya pendapat dalam mazhab dia, tak kira hari gapo tak boleh semaya gapo pun. Bahkan kalau dalam Masjidil Haram pun semaya sunat tawaf pun tak boleh pada masa tu. Tak boleh tak? Tak kira semaya gapo. Semaya ada sebab ke? Tahiyatul masjid ke? Semaya sunat wuduk ke gapo ke? Tak boleh berlaku masa tu. Sebab apa? Hadis hak larang tu lebih kuat lagi. Itu mengikut mereka. Baiklah, itu tak apalah. Boleh dikatakan jumhur ulama kata tak boleh lah semaya sebelum gelincir matahari ni semaya Jumaat. Cumanya yang muskilnya kita ni, macam mana Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi dan lain-lain lagi, ramai lagi ni, walaupun tidak seramai yang pertama tadi, tapi ramai jugalah. Dia pegang lagu mana? Adakah dia pegang dengan hadis ni? Tak. Lepas tu hadis ni hadis mursal. Mursal tak boleh pakai. Mengikut mereka, kaedah mereka, hadis mursal boleh dipakai. Sebab tu Imam Abu Dawud mari juga, sekiranya ia disokong oleh amalan yang berterusan. Di kalangan umat ni ada, di zaman sahabat ada buat lagu tu, imam-imam ada terima lagu tu, dan disokong oleh hadis yang lain, disokong oleh mana-mana imam. Jadi dia kira boleh. Sebab itu Imam Abu Dawud mari juga. Jadi mursal ini mursal yang disokong dengan ijtihad mujtahidin dan amalan sahabat dan tabi'in. Itulah sebabnya dia pegang gitu. Walau bagaimanapun tidak berapa kuat lah. Tidak berapa kuat lah. Itu ada khilaf. Ada khilaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Gilani ataupun Al-Jilani, yang masyhur tu, ahli tasawuf yang masyhur tu, dia ada kitab dia Ghunyatul Talibin, ataupun namanya Al-Ghunyah li Talibi
tariqil haqq. Dia ada sebut dalam tu. Dia ni dari segi mazhabnya Hambali dia. Dia kata waktu sembahyang Jumaat ialah sebelum tergelincir matahari, iaitu pada waktu didirikan sembahyang hari raya. Tu. Dia dengan jelas dalam kitab tu kata waktu sembahyang raya itulah waktu sembahyang Jumaat. Kita nak kata mana? Memang apa orang dalam mazhab Ahmad ni ada mengamalkan begitu. Tapi kalau nak kira dari segi dalil, hak lebih kuat, jelas di sini. Hak kata selepas gelincir matahari itu lebih banyak hadisnya, lebih kuat. Dalam kitab-kitab besar-besar pun ada sebut. Cuma kita gitulah masalah sikap khilaf ni kan, masalah khilaf ni dengan ulama ni. Kalau ada ulama besar terima dan jelas benda tu bukan dalam sebuah dua kitab sebut, jelas, kita kena hormat gitu. Tapi kita bagi secara peribadilah tak kuat tu, dan lebih kuat ni lebih kuat gitu. Cuma kita tak saya kata apa lah, tu ikutlah. Lepas tu dia buat bab pula, buat waktu Jumaat. Waktu Jumaat, waktu mana waktu Jumaat? Dia tak pandai dengan bab yang pertama, dia nak kemah dia. Dia pun mari riwayat yang mula-mulanya. Dia kata Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang Jumaat apabila telah tergelincir matahari. Inilah mengikut hak jumhur ulama, pegangan jumhur ulamanya. Dalam Bukhari, Tirmizi dan lain-lain lagi ada sebut hadis ni. Banyaklah dalam kitab-kitab hadis dan sahih sanadnya. Selain daripada sanad ni, sanad lain pun dengan sanad lain banyak lagi hak lain. Ni selepas gelincir matahari. Inilah pegangan jumhur ulama. Dan ini menunjukkan Nabi SAW selalu kana yusalli. Selepas kana fi'il mudhari', makna selalu, hak biasa. Kalau ada lah kita terima lah, kita kata hak sebelum gelincir matahari, itu tidak biasa. Jarang-jarang dia buat. Hak biasa, hak skalanya lagu ni, iaitu apabila telah tergelincir matahari, barulah sembahyang Jumaat. Kemudian riwayat yang kedua daripada Salamah bin Al-Aqwa, kata dia, kita bersembahyang bersama Rasulullah Jumaat, pada tu kita balik dalam keadaan dinding rumah ni kan tak ada lagi bayarnya. Ini dia nak sokong hak mazhab Ahmad juga ni. Pegangan dia lah ni. Cuba kita bayangkan sembahyang Jumaat, lepas pada sembahyang tu kelik tak ada bayar lagi. Tak ada bayar ni matahari diri. Mana sembahyang tak ada ketika matahari diri lah, ketika tak gelincir lagi matahari lah, ataupun dekat-dekat dengan hak tu. Kalaulah termasuk dalam larangan juga, tidak dikecualikan hak ni, maka bagaimana ni? Dan itu satu perkara. Perkara yang keduanya, dia kata khutbah, bermakna khutbah sebelum pada tu lagi. Sembahyang apa sebelum daripada gelincir matahari. Sebab kalau sudah gelincir matahari, dia ada bayar. Ni tak ada bayar. Tak ada bayar maknanya tak gelincir lagi matahari. Betul-betul tengah tarikh diri. Artinya start khutbah ke apa semua tu sebelum pada tu lagi. Kalau lah memang tak boleh, waktu dia tu mesti selepas daripada gelincir matahari. Nabi SAW tak akan buat benda-benda yang jenis sipi-sipi lah tu, boleh menyebabkan jatuh dalam perkara yang haram. Dia tak akan buat. Itu dia. Orang lain pula bahas. Hak jumhur ulama ni lah bahas. Hadis ni dia mana katakan? Dia mana katakan? Sahih. Puak-puak ni kata gini dalam riwayat ni. Cuba tengok dalam riwayat Bukhari. Walaysa lil hitani fai'un nastazillu bihi. Gitu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslimnya, wa ma najidu fai'an nastazillu bihi.
Dia kena tengok hak mana lebih besar kita, hak mana lebih kebal, Bukhari Muslim ke Abu Dawud. Kena tengok. Dalam kitab tu dia sebut, iaitu kami dalam keadaan tidak ada dinding-dinding ni mempunyai bayar yang dapat kami berteduh. Bukan dia menafikan bayar tu tak ada langsung. Bayar tu ada dah, bayar untuk berteduh tak ada. Maknanya awal. Ini menunjukkan awal, tidak menunjukkan pada ketika semaya tu betul-betul tengah hari berdiri, dah. Lepas tu di Madinah pula nak kata bayar ni apa ni ada dah, tak ada lagi kau kena tengok pula dinding-dinding dia ni setara mana tingginya. Bukannya tinggi bangunan, rendah. Jadi kalau kata tak ada bayar itu bukan bermakna matahari tidak tergelincir lagi. Apalagi kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, bayar yang dapat kita bernaung dengannya. Nak bernaung orang duduk cacat ni dia kena bayar tu banyak baru boleh. Kalau tidak, mana kalau duduk tepi dinding tu pun mana kena lagi matahari, cahaya matahari, tak boleh bernaung juga. Itu kata dia maksud di sini, bukan makna tak ada bayar langsung. Bayar tu ada dah, cuma bayar untuk bernaung, yang ni bayar yang banyak itu tak ada. Ini menunjukkan awal waktu sembahyang Jumaat tu. Sebaik saja gelintir matahari tu selalu. Mana sehingga bayar yang banyak tidak ada lagi. Dah mana kata mana boleh lagu tu. Nabi SAW khutbah. Kalau kita katalah khutbah dia tak panjang, tak apalah. Dia baca surah kau je. Surah Qaf, Tabaraka, surah Jumaah, surah Munafiqin. Panjang tu. Panjang, dia tidak baca laju. Dia baca slow, beranjung gitu. Ini sudah semaya tu tak ada lagi bayar. Kalau kita kata dia tak lepas pada gelincir matahari selalu, lama kat dah tu banyak dah tu ada bayar tu. Kalau ambil kira dengan khutbah, dengan baca dalam semaya tu, ini ke mana-mana pun menunjukkan, kata dia, memang menunjukkan sebelum pada tu, kata dia. Itu sah. Yang kedua, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, dia kata kami tidur tengah hari dan nataghadda ba'da al-jumu'ah, dan kami makan ghada selepas Jumaat. Jadi naqil itu skalanya qailulah, iaitu tidur fi zahirah, tidur tengah hari. Dalam majma' dia kata al-maqil wal qailulah al-istirahah nisfan nahar, mana rehat pada waktu tengah hari. Rehat pada waktu tengah hari. Tengah hari, rehat pada waktu tengah hari. Tengah hari berdiri tu rehat. Jenera kau tidur kau ataupun tidak tidur tak cara, tapi rehat pada waktu tengah hari. Maknanya kami selalu tidur tengah hari selepas Jumaat. Kalau pergi Jumaat, kalau pergi Jumaat tu selepas gelincir matahari, dia tidak qailulah pula lah. Kalau lepas pada tu, lepas lama dah qailulah ni berehat waktu tengah matahari berdiri tu. Ni dia kata kami berehat waktu tengah hari berdiri tu selepas Jumaat. Artinya Jumaat sebelum pada tu. Itu dia berehat ni lah. Artinya Jumaat sebelum pada tu barulah boleh berehat tengah hari tu. Mana semaya sebelum pada tu. Ni berehat ni lepas semaya Jumaat. Artinya semaya Jumaat sebelum gelincir matahari. Ketika matahari duduk diri tu kami berehat. Gitu. Yang keduanya nataghadda. Ghadda ni makna makan pagi. Makan pagi. Dia kata nataghadda. Al-ghada ta'amun yu'kan awwalan nahar. Summiya bihi as-sahur li'annahu lis-sha'im bimanzilatil muftir. Ghada ni makanan awal siang. Awal siang. Makan pagi lah kita kata. Makan pagi. Kalau kita kata bukan makan tengah hari, tak.